Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu benar-benar menjadi orang Muslim, yakni yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, adik-beradik jauh dan dekat, yang dihormati dan dikasihi sahabat andai jauh dan dekat, yang dihormati dan dikasihi sidang pendengar, yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Izinkan saya pada kali ini untuk memberi ataupun menyampaikan sedikit mau'izah sekadar kemampuan ilmu yang cetek yang ada pada saya. Sementara duduk dalam PKP ni, duduk dalam rumah ni, saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Mana boleh kita gunakan peluang dan ruang yang ada untuk kita menyampaikan apa-apa yang manfaat untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita, untuk adik-beradik kita, kawan-kawan kita, dan seluruh muslimin muslimat yang sudi mendengar, yang mendengar dengan ikhlas, yang mendengar dengan penuh keikhlasan dan nak mengambil panduan daripada apa yang didengar. Benda yang baik ini, tuan-tuan dan perempuan, ambillah, walaupun dari siapa saja yang bercakap. Daripada apa yang kita sampaikan ini, insya-Allah dengan ikhlas, keikhlasan yang ada pada kita, mudah-mudahan Allah letakkan ikhlas dalam hati saya, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menunaikan amanah Rasulullah yang dikatakan balighu anni walau ayah. Dan satu lagi, banyak lagi hadis yang Rasulullah sebut, dan ada lagi ayat Quran Allah sebut, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu golongan, bukan semua. Allah kata sebahagian daripada kamu, orang yang satu ummah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan menyeru manusia ke arah dan menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan golongan inilah, orang-orang inilah di kalangan orang yang berjaya. Orang yang bercakap pun insya-Allah di kalangan yang berjaya. Orang yang mendengar dengan ikhlas pun insya-Allah termasuk di kalangan orang yang berjaya. Ikhlas, kena ikhlas dua-dua. Yang bercakap kena ikhlas, yang mendengar pun dengan ikhlas. Baru dia ada connection di situ. Allah Subhanahu wa taala ni maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, daripada apa yang kita sampaikan ini,
Kadang kita nak menyampaikan kepada anak-anak kita, adik-beradik kita dengan cara yang dekat, kadang mereka malu nak dengar depan kita. Kita pun segan nak cakap depan mereka. Sama adik-adik kita yang lebih-lebih lagi belajar, pandai-pandai. Adik-beradik kita kadang ada yang duduk jauh. Adik-beradik kita ni rata tempat duduk, rata negeri duduk. Kadang tak sempat jumpa. Kadang-kadang bekerja macam-macam pekerjaan yang tinggi daripada kita yang jadi pengarah macam-macam lah. Jadi nak jumpa tak dan duduk negeri yang jauh. Tambah PKP ni pula menghadkan kita nak berjumpa. Ada yang duduk kata-kata tempat. Jadi dengan cara apa yang disampaikan ini pun satu kemudahan yang Allah bagikan kepada kita. Boleh dengar dari jauh. Tanpa kita berdepan. Kalau berdepan ni mungkin kekok nak cakap, dah tak mampu ke saya nak bercakap di depan orang yang lebih berilmu daripada saya. Jadi ini satu kelebihan apa yang disampaikan melalui cara yang dilakukan ini. Dan banyak orang lain pun juga lakukan benda yang sama. Kita kadang nak bercakap depan ni kekok, depan orang pandai ni. Tapi dengan cara ini, insya-Allah dapat kita sampaikan dengan cara yang insya-Allah lah, sekadar kemampuan. Saya nak baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuthiqul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idhin qala bal antum yawma'idhin kathir walakinnakum usa'un ka usa'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqzifanna Allahu fi qulubikum al-wahnu. Faqala qailun ya Rasulullah wa ma al-wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya Rasulullah wa ma al-wahn? Wa ma al-wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Yang bermaksud daripada Sauban radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ni 1400 tahun lebih dah hadis ni. Umur dia 1400 tahun lebih dah percakapan Nabi ni. Bayangkan. Tapi dibaca oleh seluruh umat manusia seluruh dunia. Ini yang katakan hadis ni, Quran dan hadis ni. 1400 tahun lebih Nabi tinggal. Nabi cakap ni 1400 tahun lebih, 1000 sekarang 1442. Tapi percakapan Nabi ini, sabda Nabi ini dibaca oleh seluruh umat Islam. Bukan kita saja yang mendengar, seluruh dunia membaca hadis ini. Dan akan dibaca hingga akhir zaman. Inilah dia katakan pusaka Nabi ini. Dia tinggal pusaka ni, orang ambil sungguh. Orang baca sungguh. Orang pegang sungguh. Orang jaga sungguh. Yang kata pusaka ni. Dia tak jual dengan harga yang murah. Dia jaga betul-betul. Di kalangan sebahagian umat Islam. Ada sebahagian umat Islam yang tak ambil ilnah akan kata-kata Rasul. Akan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada sebagian umat Islam dia jaga sungguh pusaka ini. Ini terletak pada diri
masing-masing. Sejauh mana dia nak menjaga pusaka yang Nabi tinggal. Macam mana seseorang itu nak menjaga pusaka yang ayah dia tinggal. Cakap mana dia boleh jaga. Ni yang tinggal ni pusaka ni Nabi. Bukan ayah kita, Nabi. Lebih daripada ayah kita lagi, Nabi ni. Artinya dari Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Wa min qillati nahnu yawma'idh apakah dari kerana kami sedikit hari itu, sebab tu orang mengerumuni kami, orang buat macam-macam pada kami. Adakah kerana pada masa itu umat Islam sedikit? Apa kata Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Bal antum yawma idzin katsir. Kamu banyak. Tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Akan tetapi walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tapi banyak kamu umpama buih di waktu banjir. Ini kata Nabi. Dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu daripada hati-hati musuh kamu. Allah pula akan mencabut rasa gerun musuh pada kamu. Allah mencabut rasa gerun musuh pada hati orang Islam. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwukumul mahabbah minkum wala yaghzifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dahlah Allah mencabut rasa takut orang bukan Islam pada kamu, rasa gerun tu. Allah akan mencampurkan pula ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Wamal wahn? Atau wamal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi jawab ringkas ya. Kata Nabi, pada masa itu manusia cintakan dunia dan takutkan mati. Ini hadis tanda-tanda akhir zaman dan diletakkan oleh pengarang kitab ini Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi dalam kitab 40 hadis peristiwa tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana keadaan umat Islam yang disebut oleh hadis akan datang pada satu ketika umat Islam mempunyai bilangan yang banyak. Tapi banyak mereka itu umpama buih di lautan. Dan musuh-musuh pula akan mengelilingi umat Islam itu. Macam mana orang mengelilingi makanan. Kita tengok macam makanan, contoh kita kata makanan duduk dalam talam. Orang makan keliling talam tu, makan. Dalam talam itulah ibaratnya orang Islam. Yang duduk keliling itulah dikatakan musuh-musuh yang nak menghancurkan Islam. Ini bayangan Nabi beritahu. Bahasa yang cantik, bahasa yang indah yang Nabi sebut. Kemudian selalu dipesenda dan menjadi alat permainan
bangsa-bangsa musuh-musuh lain orang Islam ni. Mereka ditindas, mereka diinjak, mereka disakiti, mereka dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun agama mereka berbeza. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun agama mereka berbeza. Dalam di kalangan golongan musuh Islam bukan satu agama. Macam-macam agama ada. Lain dari Islam ni mana dia? Agama lain bukan satu agama. Macam-macam agama ada. Tapi mereka bukan Islam. Ini Nabi sebut. Tapi mereka boleh bersatu. Walaupun mereka berlainan agama, tapi mereka boleh bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Nabi sebut 1442 tahun yang silam. Lebih lagi. Adakah berlaku sekarang? Yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, adakah kita nampak bayangan sekarang ini? Sama-sama kita fikirkan. Sama-sama kita fikirkan. Adakah kita umat Islam sekarang ini dikelilingi oleh musuh? Dicemburui oleh musuh? Musuh-musuh nak mencari jalan untuk nak menghancurkan Islam? Nak porak-perandakan Islam? Walaupun mereka tidak berjaya untuk menukarkan akidah umat Islam. Mereka tidak berjaya untuk menukarkan akidah umat Islam. Sebab umat Islam ini, walaupun sejahil-jahil manapun, sejahat-jahat manapun, dia dengan agama tetap dia sayang. Tetapi mereka menjauhkan umat Islam daripada amalan Islam. Adakah berjaya mereka? Dengan cara hiburannya, dengan cara pakaiannya, dengan cara supaya umat Islam lalainya dengan bermacam-macam aktivitinya, supaya umat Islam ini jauh daripada majlis ataupun aktiviti yang membawa mereka ke arah keislaman. Lalu mereka anjurkan aktiviti yang melalaikan umat Islam dengan pakaian-pakaian yang kadang-kadangnya yang menunjukkan yang tidak sepatutnya dipakai oleh orang Islam. Apakah berlaku sekarang? Kadang-kadang ada di kalangan orang Islam, pemuda-pemuda khususnya, memakai pakaian yang perempuan mendedahkan aurat, artis barat. Ada keberjayaan sekarang? Kadang-kadang dalam bilik tempat tidur, di kalangan pemuda ataupun wanita, pemuda, khususnya peminat menyanyi sebagainya, digantung gambar-gambar artis-artis pujaan mereka daripada barat. Adakah berlaku sekarang? Sama-sama kita fikirkan. Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Ya, musuh kuat. Mereka ada segala kekuatan teknologi dan sebagainya. Tapi adakah kelemahan kita itu berlaku daripada mereka? Sebenarnya bukan sepenuhnya daripada mereka. Kekalahan kita bukan punca daripada mereka. Walaupun mereka kuat dari segi teknologi dan sebagainya, kita masih kuat, kita ada iman. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita mengharapkan kepada Allah apa yang mereka tak harapkan. Ini semangat orang Islam. Orang Islam daripada ada wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Kita mengharapkan kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan, iaitu kita mengharapkan syurga. Mereka tidak ada apa-apa, tak ada harap apa. Jadi semangat kita itu kuat. Kita ada penyudahan kita, pengharapan kita kepada Allah. Mereka tidak ada. Mereka hanya bergantung pada kekuatan diri mereka semata-mata.
Kita wa tarjuna minallah, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menang alhamdulillah, kalau kalah pun kita syukur alhamdulillah. Itu ujian Allah kepada kita. Sambil kita refleksi diri kita, di mana kelemahan kita. Sebenarnya apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini dan sebelum ini ialah kelemahan itu berpunca dari kaum Islam itu sendiri, iaitu adanya penyakit wahan dalam diri orang Islam, dalam diri umat Islam, yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang ada, yang wujud dalam bentuk gambaran dua. Gambarannya seperti Nabi sebut tadi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan tadi. Penyakit wahan ini ada. Hubbud dunya, cintakan keduniaan. Bagi mereka dunia adalah segala-galanya. Haram halal mereka tidak kira. Negara-negara jiran, negara-negara Islam yang kaya, kadang-kadang tidak membantu negara-negara Islam yang susah. Negara-negara Islam yang kaya, yang Allah berikan mereka segala kemudahan hasil bumi. Sama ada di atas bumi, di bawah bumi, segala hasil, mahsul Allah berikan pada banyak negara Islam. Dan ada juga negara Islam yang miskin. Tapi negara Islam yang Allah berikan hasil bumi ini, mereka tidak mempedulikan negara-negara Islam yang lain. Seolah hidup nafsi-nafsi. Masing-masing nak jaga negara. Bahkan ada di setengah negara-negara milik umat Islam berlumba-lumba untuk membina bangunan. Bangunan untuk nak menunjukkan kemegahan negara mereka. Sedangkan negara-negara jiran ada yang kelaparan, ada yang miskin. Sedangkan umat Islam ini ibarat satu tubuh. Jika sakit satu anggota, maka sakitlah seluruh anggota yang lain. Jika gigi kita sakit, seluruh anggota kita sakit. Kaki kita sakit, mata tak dapat lena. Kaki yang sakit, tapi mata tak dapat lena. Padahal apa kaitan kaki dengan mata? Tidurlah wahai mata. Yang sakitnya kaki. Dah. Mata kata aku merasai juga kesakitan, tak dapat aku nak lena. Aku juga sakit. Itulah ibaratnya umat Islam, ibarat satu tubuh. Dan hadis yang lain Nabi beritahu, umat Islam ini kal bunyan, ibarat binaan. Yashuddu ba'duhu ba'dah, yang biasa bergantung di antara satu sama lain, ibarat batu bata. Jika seketul batu itu tak cukup, maka bangunan itu tak jadi. Itulah Islam. Bukan memandang bangsa, bukan memandang negeri. Seluruh dunia umat Islam ini bersaudara. Apa yang berlaku di Palestin contoh. Apa yang berlaku di Rohingya contoh. Apa yang berlaku di mana-mana negara contoh. Jika berlaku kezaliman pada umat Islam, kita di sini pun terasa. Dan jika berlaku di sini pada umat Islam, berlaku di sini, negara lain pun wajib terasa. Jika mereka betul-betul beriman dengan hadis Rasulullah SAW. Tetapi disebabkan cinta kepada dunia lebih, umat Islam yang kaya, mereka mengumpulkan harta yang banyak kerana cintakan dunia. Kita lihat negara-negara yang Allah berikan anugerah. Kadang minyak. Negara Islam ni cukup banyak Allah beri anugerah. Negara Arab, minyaknya, hasil minyaknya macam-macam. Dan minyak ini merupakan satu sumber yang cukup penting di dunia ini. Segala alat teknologi, ciptaan yang hebat macam mana pun, kalau tak ada minyak tak akan jadi. Kapal terbang tak boleh terbang
kenderaan tidak boleh berjalan. Segala apa segala tak boleh jika tidak ada minyak. Dan minyak ni Allah takdirkan ada dalam bumi umat Islam. Negara-negara yang menjadi musuh Islam, yang bukan Islam, apa yang ada pada mereka? Apa yang ada dalam bumi mereka? Tidak ada. Tak banyak. Tak ada. Boleh kata tak ada. Ada pun sikit sangat. Mereka hanya ibaratkan contoh tin kosong. Negara mereka ibarat macam tin kosong. Tetapi hari ini mereka mempengaruhi umat Islam. Mereka mempengaruhi negara-negara umat Islam yang kaya. Akhirnya mereka mengambil hasil mahsul itu untuk ke negara mereka. Dan menyimpan barang-barang yang penting seperti minyak itu sebagai stok untuk mereka. Bahkan mereka boleh pula mengatur politik dalam negara milik umat Islam. Ini Nabi sebut. Hadis Nabi sebut. Akhir zaman ini umat Islam ramai tapi seperti buih di lautan. Buih, kita tengok buih. Bila banjir, hanyut, rata pergi ikut angin. Itulah umat Islam. Tidak ada kekuatan. Dan takut mati ini pula bermakna bukan minta mati. Tidak, jangan silap faham. Takut mati ini bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Leka. Bila sebut mati, takut. Tak mau. Bila musuh-musuh Islam gempak sikit, takut. Sebab apa takut mati? Padahal umat Islam dia ada watarjuna minallahi ma la yarjun. Yang saya sebut tadi, kita ada tempat kembali kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala, syurga. Ada pengharapan kita, tempat tuju kita. Mereka tidak ada tempat tuju. Syurga mereka hanya di dunia. Syurga kita yang sebenar di akhirat. Di dunia ni Allah bagi kemewahan ini bukan syurga lagi. Bukan syurga lagi. Orang yang kaya mewah, ada istana, ada rumah ligai, itu bukan syurga lagi. Walaupun hidup dalam keadaan mewah. Syurga ni, rumah yang ada di dunia ni bukan, tak boleh nak banding lah. Di sana tak sebut rumah dah. Syurga ni orang tak sebut rumah. Di sana sebut mahligai. Setiap orang satu mahligai. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kena yakinlah, hati. Yang kata syurga itu, Allah berikan segala kemudahan yang kita nak fikirkan. Kita pernah tengok rumah yang paling besar di dunia ini. Istana yang paling besar contoh. Di syurga tak ada nilai. Bukan macam tu. Satu lekeh. Itu dia kata dengan syurga. Bila kita mengharap, bila kita yakin macam tu, baru kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada lagi tempat yang lebih baik nanti di hari akhirat. Jadi kita tidak akan rasa takut untuk kita nak membawa Islam. Kita kata, wa karahiyatul maut, takut nak mati ni, takut nak tinggal harta yang banyak. Bukan kita nak pergi mati, perang ni nak pergi mati, tak. Nak bercakap atas kebenaran. Kita bercakap atas kebenaran walaupun benda itu orang tak suka. Kadang ada orang yang takut nak bercakap atas kebenaran, takut nanti, dan orang buat apa-apa kat aku. Padahal Rasulullah menyebutkan, qulil haqq walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun benar itu pahit. Banyak ayat Quran Allah sebut lagi. Saya tak ingatlah banyak.
Mungkin tuan-tuan lebih banyak lagi faham. Sepatutnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang jutawan, lebih lagi mereka itu berkorban harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala harta yang mereka dapat, mereka ada yang Allah kurniakan itu akan ditinggalkan nanti. Akan ditinggalkan di dunia ini. Jadi sebelum mereka tinggalkan harta dunia ini, laburlah untuk hari akhirat. Laburlah untuk mereka mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kita yang susah, kita nak labur tak mampu. Hanya pelaburan kita hanya cuma boleh bercakap sebagai satu ibadat. Cakap ni pun ibadat. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Cakap yang baik ini sedekah. Cakapan yang baik ni pun dikira sebagai pahala. Kita nak bantu segi lain tak boleh. Orang yang ada duit, labur. Pahalanya lebih banyak. Dan yang kata takut mati tadi ini, tidak ada perasaan untuk berkorban diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Islam. Apa yang berlaku dalam negara umat Islam. Seperti contoh baru-baru ini di Palestin. Ketika umat Islam semayang di Masjidil Aqsa, mereka ditembak. Ada umat Islam yang tidak rasa apa-apa. Bukan kita nak suruh kita pergi bantu mereka pakat naik kapal terbang pergi lawan mereka, bukan. Sekurang-kurangnya simpatilah hati kita, doa kita kepada Allah, ataupun derma kita kepada derma kita kepada kumpulan-kumpulan yang ada di sana, melalui melalui persatuan-persatuan yang ada. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Bila kita tidak ada sifat empati, kalau simpati saja dia tidak cukup, dia ada empati. Kita merasai apa yang mereka rasa itu seperti kita yang merasa sama. Maka insya-Allah Islam akan kembali bersinar. Kalau tidak, benar, kalau tidak ada perasaan itu, maka umat Islam makin hari semakin surah. Makin surah. Ibarat dikatakan air di kali dahulunya jernih, maka dia semakin keruh. Inilah ibarat Islam sekarang. Dulu air di telaga jernih. Zaman kita kecil-kecil dulu. Di zaman kita kecil-kecil, zaman tok nenek kita dulu lagi jernih. Boleh mandi, ada yang boleh minum, boleh kita minum. Waktu kita dahaga tu kita boleh kaut dengan tangan tu, minum air telaga. Kadang kita nampak ikan yang ada dalam telaga tu, dia duduk main-main di permukaan air. Tapi sekarang nampak semakin kurang. Telaga yang sama, tapi semakin kurang air dia. Itu juga agama. Dahulu jernih, sekarang semakin kurang, suram. Tak tahu nanti zaman anak cucu kita, air tadi mungkin warnanya entah apa warnanya. Inilah yang Nabi sebut, akhir zaman ini akan berlaku perkara-perkara yang menyebabkan umat Islam lemah. Jadi kita kena bina balik kekuatan ini. Nabi beritahu ini untuk peringatan kita, bukan maknanya untuk kita baca saja. Bila Nabi bagi tahu ini satu peringatan di akhir zaman, umat Islam ni akan berpecah belah, maka kita ambillah kesempatan yang ada itu dengan kita bersatu kembali. Umat Islam bersatu. Bukan maknanya kita bila bersatu ini kita menzalimi pihak lain, tidak. Menzalimi orang-orang yang musuh-musuh yang bukan Islam, tidak. Musuh-musuh Islam selamat. Negara Islam, orang-orang bukan Islam duduk dalam negara Islam adalah mereka yang selamat. Islam ni agama yang tak menzalimi orang. Carilah agama-agama yang lain.
Kita tidak akan jumpa baiknya orang Islam. Mereka taat sungguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saya ambil contoh zaman saya lah, sebab saya nak ambil banyak zaman-zaman yang lain mungkin takut silap. Zaman saya kecil-kecil dahulu. Umur sekarang contoh saya 55. Di kampung saya di Alor Ibus tu, ada terdapat Cina bukan Islam, duduk tempat tanah orang Islam. Duduk di kampung orang Islam. Cina tak ada. Tak ada pun Cina seorang situ. Dia yang berniaga. Bukan kedai basikal, ada kedai makan. Ada 2-3 buah lah kedai Cina situ. Antara satu jarak satu batu atau setengah batu tu ada satu kedai Cina. Duduk keliling kampung orang Islam. Dan mereka selamat. Tidak siapa yang mengganggu mereka. Dahkan mereka duduk dalam budaya orang Melayu. Kenduri pun mereka boleh datang. Hari Raya Cina pun kadang-kadang mereka, orang Melayu pun pergi tempat mereka, kedai mereka. Dia bagilah makan minum Coca-Cola tu. Dia tahu kata orang Islam tak boleh makan benda-benda yang haram. Tapi dia layan. Dan perasaan itu tidak ada. Perasaan kata nak bermusuh tidak ada. Itu yang baiknya Islam. Dan mereka duduk pula di tanah orang Melayu. Tanah orang Melayu. Orang Melayu bagi duduk. Tok nenek kita dulu bagi duduk bertahun-tahun, sehingga mereka boleh mengaut keuntungan. Baiknya Islam. Bolehkah benda ini terdapat di negara-negara lain? Kita duduk negara orang bukan Islam, orang Islam bagi tempat kepada kita seperti itu. Tidak akan jumpa. Dan kita tidak akan selamat. Kita tak akan selamat. Duduk. Beranikah kita duduk dalam satu kumpulan, satu komuniti. Kita saja Islam, yang keliling kita tu bukan Islam. Boleh kita duduk? Tak selamat kita rasa. Walaupun mereka tak menzalimi kita. Depan lepas binatang hak mereka belah tu pun kita tak boleh duduk lah. Tapi Islam ini tidak selamat. Itu baiknya Islam. Bukan Islam bukan nak bermusuh. Tapi Islam mesti kembali bersatu di akhir zaman, lebih-lebih di akhir ini. Perpecahan yang berlaku. Bina balik kekuatan umat Islam. Lupakan segala masalah-masalah yang berlaku, pertelikahan yang berlaku. Bumi yang Allah bagikan ini kepada kita ni, umat Islam ni sebagai khalifah. Kita datang ke dunia ini bukan untuk kita bergaduh. Kita datang ke dunia ini untuk sementara waktu sahaja. Bila kita anggap dunia ni kita datang hanya tempat menumpang, sama-samalah kita bersatu. Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Umat Islam ini sebagai khalifah. Umat manusia ini, umat Islam ini Allah wariskan bumi untuk umat Islam. Untuk menjadi khalifah. Kenapa kita nak bergaduh? Kita duduk di atas permukaan bumi. Di bawah bumi ni banyaklah orang yang duduk, yang mati. Tapi dah kita tak ambil pengajaran daripada kematian mereka, kita duduk bergaduh di atas muka bumi. Ibarat orang duduk, ibarat orang menaiki kapal yang besar, seronok kapal yang besar, atas kapal yang besar tu. Kapal mewah contoh. Ada dengan segala kolam mandi, hiburan dan sebagainya. Dia tidak sedia seleka dengan keadaan keseronokan itu. Sedangkan dia tidak tahu bahawa di dasar laut, di bawah dasar laut itu telah berapa banyak kapal-kapal yang dah tenggelam dan mematikan orang. Manusia tak ambil pengajaran. Laut yang menjadikan sebagai laluan mereka itu, sebagai jalan mereka untuk mereka berlayar itu, sebenarnya laut itu juga telah menenggelamkan banyak kapal-kapal yang lain. Tapi mereka tidak ambil pengajaran. Macam kita juga, termasuk diri saya. Jalan raya yang kita jalan setiap hari itu, yang kita bawa kereta itu, telah berapa banyak telah mengambil nyawa manusia. Berapa banyak orang yang telah meninggal dengan berbagai macam cara. Ada yang hancur lebur, hanya yang berkecai.
Yang putus kepala dari badan pun ada. Macam-macam keadaan meninggalnya. Tapi manusia masih lagi ke dalam bawah akan laju. Seolah tidak apa yang berlaku. Kalau orang mengambil pengajaran, dia berhati-hati jika memandu. Kerana jalan ini merupakan satu jalan yang boleh membawa bawa bahaya pada diri dia jika dia melanggar peraturan. Lari, laju, terlampau. Kalau manusia mengambil pengajaran seperti itu, insya-Allah selamat. Yang berlaku selain apabila kita dah ambil segala apa yang tindakan yang perlu untuk kita, jika berlaku juga, itu takdir lah. Kembali kepada Allah lah. Mungkin ini adalah masa kita. Tapi sendiri kita nak mencari musibah, buat apa? Kembalilah wahai umat Islam. Janganlah kita bergaduh sesama umat Islam. Kita bersaudara. Kita menghadapkan wajah kita ke kiblat yang sama. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah yang sama. Tetapi di hari akhirat nanti mungkin kita tidak sama kedudukan kita. Masing-masing dengan apa yang dibawa di dunia ini. Islam, tapi di hari akhirat ada perbicaraan. Jika pergaduhan tidak didamaikan di dunia ini, akhirnya akan ada perbicaraan. Kenapa kamu bergaduh? Sebab apa kamu bergaduh? Dalam satu ayat yang lain disebut, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari itu kami manggil kamu. Yauma nad'u kulla unasin. Pada hari itu kami memanggil manusia dengan imam-imam mereka. Siapa pemimpin kamu? Siapa yang kamu suka sangat dunia dulu? Duduk di belakang dia, berdiri. Dan baris di belakang dia. Ada tafsir yang lain, yauma nad'u kulla unasin bimamihim, ini dengan nabi mereka. Kumpulan nabi ini baris belakang nabi dia. Ada ulama mentafsirkan pimpinan yang dipilih di dunia dulu. Dia berdiri di belakang pimpinan itu. Sebab itu, kalau umat Islam kita bersatu di dunia ini, insya-Allah kita duduk dalam satu kumpulan. Allah naungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mahu apa yang Nabi sebut ini berlaku di zaman kita. Kita jangan menjadikan penyebab untuk berlakunya cepatnya kiamat berlaku. Kiamat akan berlaku. Tapi dengan sebab kadang-kadang dengan perbuatan manusia menyebabkan mencepatkan kiamat itu. Dengan maksiat yang dilakukan. Pernah ada satu hadis yang saya tak silap. Jika tidak kerana ada bayi yang masih lagi menyusukan ibu dia. Menyusukan ibu dia, bayi yang menyusukan ibu dia. Dan jika tidak disebabkan masih ada lagi lembu-lembu yang kelaparan yang makan rumput. Dan jika kerana ada sebab lagi orang yang menyebut Allah, 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 Allah di dunia ini, dia menyebut ada kalimah menyebut Allah, Allah, Allah ini. Allah kata, aku tak akan kiamatkan manusia. Aku kesian kepada mereka. Aku kesian kepada bayi tadi yang menyusukan ibunya. Aku kesian pada makanan. Aku kesian kepada binatang-binatang yang kelaparan, yang makan rumput dan sebagainya. Aku kesian kepada mereka yang menyebut nama aku. Allah, Allah, Allah. Aku tak akan kiamatkan. Selagi ada mulut manusia yang menyebut Allah, 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 aku tak akan kiamatkan dunia ini. Tapi kalau dengan cara perbuatan manusia yang ada maksiat yang berlaku ini, cukup banyak. Jadi kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa masih ada. Kita bina kembali kekuatan umat Islam, kesatuan umat Islam.
Cukuplah dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Apa lagi yang kita nak cari? Apa lagi yang kita nak cari lebih-lebih sehingga kita bergaduh? Kekayaan manakah lagi yang kita nak cari sampai tidak mengira halal dan haram? Kita makan sehari dua pinggan nasi cukup. Kenyang dah. Minum pagi air kopi segelas dengan kuih cukup dah. Kenderaan yang kita pakai pun alhamdulillah dah. Jadi nak kumpul ke mana lagi dengan mengambil hak orang lain dan menindas orang lain, dan yang harta-harta yang lebihan itu tidak kita dermakan untuk kebajikan orang yang lain. Dunia ini tempat kumpul pahala muslimat. Tempat kumpul pahala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat tanaman yang hasilnya kita akan tuai di hari akhirat. Bukan kita tuai di sini. Bukan kita menuai di sini. Sebab tu kita lihat pelaburan kita labuk ni, kita tak nampak. Apa yang aku labuk ni kadang tak nampak hasilnya. Nak nampak di mana Allah kata hasilnya di akhirat nanti kamu nampak. Di akhirat nanti dia terkejut. Dalam hadis yang lain, dalam satu hadis, dia terkejut, dia tengok macam gunung datang kepada dia, sebesar gunung. Dia bertanya, apa ni? Apa dia ni? Inilah amalan kamu di dunia dulu. Inilah amalan kamu di dunia dulu. Hari ini inilah aku beri ganjaran kepada kamu. Hasil apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Hari ini aku bagi. Sehingga dia tak percaya. Sebesar gunung amalan yang dilakukan dengan ikhlas, sebab keikhlasan dia. Ini kita wajib percaya. Sebab tu hadis kata dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cucuk tanam yang hasilnya ambil di akhirat. Bukan macam padi, tanam padi ambil di dunia ni. Sehingga Allah nak tolong manusia ini di akhirat. Sehingga Allah nak tolong manusia di hari akhirat. Dalam mustika hadis memberitahu, orang yang melakukan maksiat dan dia hari itu dia tengok keadaan yang dah menakutkan dia dengan amalannya yang sedikit. Orang-orang lain banyak yang amalan dia sedikit. Sehingga dia terduduk. Dia tengok amalan dia sedikit. Yang lain tadi tengok banyak pahala dia. Dia sedikit. Yang tak mampu untuk dia nak memasuki syurga Allah. Sehingga dikatakan dalam mustika hadis itu, dia terduduk. Jatuh terduduk. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ni yang dikatakan rahmat Allah, Allah sayang kat manusia ni. Selagi jangan syirik ya, jangan syirik. Jangan syirik kepada Allah. Sebut nama Allah. Jangan lari daripada landasan Islam. Dengan izin Allah, Allah akan bantu. Yang lelaki tadi dia terduduklah, dia kata habis dah harapan aku hari ni, tak ada dah. Timbangannya, dia nak timbang tu, dia nak pergi timbang tu, dia kata, aku tak boleh timbang dah hari ni. Aku tahu dah, timbangan aku kejahatan banyak. Dosa aku banyak. Kebaikan aku sikit. Terduduk dia. Dia tahu dah, dia nampak amalan dia memang kecil. Amalan dia kecil. Nampak. Yang tadi sebesar gunung. Yang ini kecil. Sikit. Sehingga terduduk. Dia kata nak timbang apa ni? Tak payah timbang, dia tahu dah, terduduk dia. Tiba-tiba datang malaikat. Allah mengutuskan satu malaikat memberi dia secebis kertas. Lalu malaikat tadi pun membawa dia, memberikan kepada dia secebis kertas tu, bagi kepada dia. Lelaki terduduk tadi. Lalu malaikat itu mengatakan, sekarang kamu bawa kertas ni, pergi timbang. Dengan amalan kamu sedikit itu. Dia kata nak timbang apa, wahai malaikat, dengan kertas yang secebis ini.
Dengan kertas yang kecil ini, nak timbang mana berat mana. Lalu malaikat kata, buka apa yang ada di kertas itu. Dia pun buka. Dalam kertas itu tertulis kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah. Kamu pergi timbang. Bila dia pergi sana, letakkan di timbangan, kalimah syahadah itu beratnya melebihi dosanya. Itulah dikatakan kalimah syahadah itu. Besarnya nilai kalimah syahadah itu sehingga boleh memberatkan amalan kebaikannya. Sehingga dosanya itu makna mengalahkan dosa yang banyak. Berat lagi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebaikan dia apa? Cuma mulut dia menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan Islam dia itu. Sebab itulah kita orang Islam ni Allah sayang. Walaupun jahat, walaupun melakukan maksiat, Allah masih sayang. Sebab peluang itu masih ada. Peluang untuk taubat itu masih ada. Allah sayang pada orang Islam. Hamba dia. Taat pada perintah dia. Marilah. Sebagai akhirnya. Dah lama dah saya bercakap ini. Sama maksud diri saya yang lemah ini. Maksud diri saya yang dhaif, lemah. Ini sebagai nasihat untuk diri saya juga. Dan juga ahli keluarga saya. Ingatlah kepada Allah. Kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Bahkan kalau kita hari ini, berapa kali kita ingat kepada Allah. Berapa kali kita ingat kepada Allah. Berbanding kita ingat kepada manusia-manusia yang lain. Muhasabah diri kita. Hari ini kita mungkin ingat pada kerja kita lebih daripada ingat kepada Allah. Bukan maknanya bila ingat kepada Allah kita tak kerja. Tidak. Dalam kita melakukan pekerjaan, kita ingat kepada Allah. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali nak tulis baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali nak sign apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang ketua-ketua lah. Bos-bos ni. Besar ke, pengetua ke, pengarah ke. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah. Bukan banyak ingat kepada Allah duduk di rumah selimut. Itu bukan. Mudah. Islam ni mudah. Allah tak memayahkan manusia. Yang nak memayahkan manusia itu sendiri. Sebab tu Allah kata, Allah aku tak menzalimi manusia. Jangan nak kata aku zalimi kamu. Tetapi kamu sendiri yang menzalimi dari kamu, kata Allah. Jadi mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Memang sungguh. Salah saya selalu salah ni. Memang sungguh yang baik itu semua dari Allah. Yang salah itu daripada saya. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf. Jika terkasar bahasa, tidak lain tujuan saya untuk bersama-sama untuk berkongsi ilmu dan menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.